Okey, kali ini cikgu nak tunjukkan perbezaan koinsurans dalam polisi insurans kebakaran dan juga koinsurans dalam polisi insurans kesihatan. Okey, kalau kita lihat nanti pada soalan yang akan datang, kita akan dapati peratusan dia adalah berbeza. Untuk polisi insurans kebakaran, 80% daripada nilai insurans harta. Manakala insurans kesihatan pula, dia adalah peratusan terhadap polisinya ya. Okey, kita mulakan dengan polisi insurans kebakaran dahulu. Okey, di sini ada diberi soalan, diberi nilai boleh insurans rumah ialah RM350,000, manakala polisi insurans adalah dihadkan kepada 80% sahaja dan deductible ialah RM2,000. Okey, kita lihat kepada perkara pertama, nilai boleh insurans. Ini yang asal yang belum diperatuskan lagi iaitu RM350,000. Kemudian polisi insurans dengan bila ada insurans dia akan pecah dua. 80% daripada pihak insurans, manakala bakinya 20% adalah daripada pemegang polisi. Okey. Okey, sekarang kita nak kira jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Ismail ya. So bermula daripada 80% terhadap nilai boleh insurans, okey, iaitu RM350,000. Jadi kita harus beli insurans sebanyak RM280,000 sahaja. Okey, kemudian deductible ya, sebelum kita mendapat pampasan, insurans perlu ada deductible dulu, ditolak dengan RM2,000 barulah kita akan dapat duit tersebut. Okey, sekarang ni apabila rumah Encik Ismail telah mengalami kebakaran, sekiranya dia dan jumlah kerugiannya ialah RM25,000, maka berapakah pampasan yang akan diterima oleh Encik Ismail apabila insurans yang dibelinya seperti yang diminta iaitu RM280,000. Jadi bayaran pampasannya ialah RM25,000 tolak RM2,000. Tak ada perasaan, maknanya terus dia dapat kerugian tersebut RM25,000 dan kena tolak deductible lah sebelum sampai duit tu di tangan kita. Okay, next. Jadi jumlahnya ialah RM23,000. Seterusnya, sekiranya jumlah insurans yang dibeli ialah RM150,000 pula, jumlah sepatutnya ialah RM280,000 yang telah ditetapkan oleh pihak insurans, tetapi dia beli kurang daripada tersebut, maka kita harus buat ratio lah terhadap jumlah yang sepatutnya iaitu RM150,000 bahagi dengan RM280,000, kena buat ratio lah Kemudian darab dengan jumlah kerugian, ini adalah pengiraan oleh pihak insurans iaitu RM13,392.86. Ini ialah pengiraan dahulu belum pampasan lagi. Okey, sekarang pihak nak dapat bayaran pampasan, maka pengiraan dari pihak insurans perlu tolak dengan deductible. Barulah kita akan dapat duit sebanyak RM11,392.86. Ingat jawapan perlu ada RM dan sen kamu mestilah 2 tempat perpuluhan. Okey. Terusnya, macam mana nak kira nilai penalti koinsurans?
Okey, penalti ialah tanggungan daripada pemegang polisi bagi melengkapkan bayaran kerugian. Okey, sekarang ni kerugian tadi RM25,000 ialah kerugian. Yang ini ialah pengiraan daripada pihak insurans. Bukan yang ini bukan yang ini. Bukan. Dia daripada pengiraan pihak insurans, bukan ditolak dengan pampasan. Okey, jadi daripada yang dikira. Okey. Seterusnya, penalti itu ialah RM11,607.14. Okey. Tetapi okey. Okey, kita ingat lagi sekali, tetapi kita kena ingat bahawa ini ialah pengiraan sahaja, iaitu daripada pemegang polisi dia kena bayar RM11,607.14. Tetapi sebab kamu tak dapat penuh daripada pihak insurans, iaitu RM11,392.86. Dan bila kamu tambah kedua-dua ni, dia tak akan lengkap RM25,000 iaitu pemegang polisi kalau nak melengkapkan menjadikan dia RM25,000, kamu kena tambah baliklah sebanyak RM2,000. Sebab pihak insurans telah pun mengambil RM2,000 daripada bayaran daripada pihak insurans. Jadi kalau kamu tambahkan yang ini, RM11,000 ni dengan tambahkan kamu punya RM11,000, dia tak akan cukup RM25,000. So jadi kamu kena tambah dengan dengan deductible tu lah supaya dia jadi RM25,000. Okey, cuma penalti ialah yang ditolak kerugian penalti ialah bayaran daripada kamu yang ditolak dengan pengiraan daripada pihak insurans yang sebelum deductible, bukan daripada pampasan daripada pihak insurans. Okey. Jika kerugian menyeluruh dan rumah itu diinsurans sebanyak RM200,000, maka bayaran yang kamu akan terima ialah RM200,000 tolak dengan deductible. Deductible makna pihak insurans akan mengambil bayaran sebanyak RM2,000 dahulu, barulah kamu akan dapat RM198,000. Okey, itu adalah berkenaan dengan polisi kebakaran. Ingat polisi kebakaran itu ialah pada peringkat awal 80/20 itu didarab dengan nilai boleh insurans rumah. Okey, bukan maknanya polisi itu akan terhasil, polisi kebakaran itu akan terhasil daripada pengiraan 80/20 kepada nilai boleh insurans rumah. Okey, berbeza dengan polisi insurans kesihatan, polisinya telah pun ditetapkan kalau rumah kita bergantung kepada nilai rumah. Tetapi kalau kesihatan kita beli siap-siap polisi yang tersebut. Okey, jadi di sini deductible dikenakan ialah RM500 dan co-insurans pula ialah 25 dengan 75 terhadap polisi. Kalau kebakaran 80% daripada nilai boleh insurans rumah untuk menghasilkan polisi, tetapi kalau kesihatan 75/25 terhadap polisi. Maknanya dalam kesihatan polisinya telah pun siap. Maknanya kamu akan beli polisi tu siap-siap. Tidak ada perlu penilaian daripada mana-mana pihak. Okey, sekarang kita nak cari bayaran kos yang ditanggung oleh syarikat insurans dan juga pemegang polisi. Okey, sekiranya polisi tersebut ialah RM20,600. Okey. Pertama, ingat, 75 bermaksud daripada pihak insurans
25 bermaksud daripada pemegang polisi tetapi terhadap polisi. Okey, jadi polisi tu dah siap-siap lah. Okey, sekarang bila dia kata daripada polisi, maknanya pihak insurans akan keluarkan polisi tersebut. Dan bagaimana nak kira kos perubatan, kamu akan tolak dulu polisi tersebut dengan deductible. Siap. Maknanya untuk kos perubatan, kamu kena untuk mendapatkan kos perubatan, kamu kena tolak siap-siap dahulu polisi, tolak dengan 500. Maknanya ataupun kalau ada co-insurance, maknanya perubatan yang diberi oleh yang discharge kalau kita nak claim dekat insurans, maknanya dia akan tolak siap-siap 500,000 dulu daripada katalah pihak hospital menyatakan kena bayar 20,600. Jadi pihak insurans akan tolak dulu deductible sebanyak 500 dan selepas tolak dapatlah 20,100. Kemudian barulah selepas tu barulah kita boleh buat persen. Tak sama dengan kebakaran ya. Jadi persen itu ialah terlepas claim yang diberi oleh pihak hospital, maknanya terhadap insurans tolak dulu 500, barulah dia pecah dua. 75% daripada insurans, okey, bayaran yang akan ditanggung oleh pihak insurans darab dengan 20,100 bukan 20,600 ya. Dia tak sama. Okey, dan okey, ingat 75% ini didarab dengan polisi yang telah ditolak dengan deductible. Maknanya pihak insurans akan ambil siap-siap dulu sebelum dia nak pecah kepada dua. Okey, yang ini 15,075 akan ditanggung oleh pihak insurans. Bayaran tu akan terus kepada pihak hospital ya. Bukan jatuh kat tangan kita. Okey, kemudian yang 25% tadi ialah yang ditanggung oleh Puan Cheng. Jadi maknanya 25 terhadap 20,100. Maknanya selepas pihak insurans menolak dengan deductible, barulah kita ambil 25% dan kita kena bayar 5,025. Tetapi kalau kita nak serah duit kepada pihak hospital, kita kena tambah lagi 500. Ya, sebab bila kamu lihat hasil tambahnya kena genap 20,600. Ini ialah bayaran yang dikenakan oleh pihak hospital lah. Yang kat tu kamu kena bayar 20,600 ya. Jadi kita lihat semula bahawa 25% mestilah datang daripada didarab dengan nilai polisi yang telah ditolak dengan deductible. Okey, begitu juga pampasan. Pampasan pun sama, kita akan tolak dengan nilai yang telah polisi tersebut didarab dengan polisi yang telah ditolak dengan deductible. Okey, itu saja ya perbezaan di antara co-insurans dalam kebakaran dan juga co-insurans dalam kesihatan. Co-insurans dalam kebakaran itu peratusan didarab dengan nilai insurable atau nilai boleh insurans rumah pada peringkat awal. Kemudian barulah kita beli insurans tu daripada pihak insurans sebanyak 80% dan barulah ada penolakan deductible kat situ ya. Manakala kalau kesihatan dia dah siap ya. Dah siap-siap polisi tu dah ditetapkan polisi ataupun kalau kita pergi hospital dan kita nak claim, pihak insurans akan tolak dulu deductible
barulah dia pecah dua, 75 dia akan bayar kepada pihak hospital, manakala kita kena bayar sebanyak 25%, tetapi kita kena tambah lagi lah 500 sebab kita nak lengkapkan bayaran kepada pihak hospital yang telah menetapkan sebanyak 20,600. Okey, itu saja berkenaan dengan co-insurans ya. Setakat kita belajar co-insurans